Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Hafizi Rosli. Saya berada dalam studio manakala Hafizi Rosli bersiaran dari rumah. Kita sama-sama untuk membudayakan norma baharu dalam memerangi pandemik COVID-19. Dan seperti biasa, Awani Pagi jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan topik-topik menarik ataupun tajuk utama paparan kami di astroawani.com yang jadi perhatian sepanjang semalam dan juga boleh dijadikan fokus utama untuk hari ini. Dan semalam mungkin bagi anda yang terlepas, ada satu wawancara khas yang diadakan bersama dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh agensi bernama dan juga beberapa organisasi media yang lain sempena setahun Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang jawatan nombor satu negara iaitu Perdana Menteri. Dan antara kupasan yang menarik adalah Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa beliau cekal untuk takbir negara terutamanya ketika menghadapi COVID-19 di mana tempoh setahun ini semestinya masa paling mencabar dalam kerjaya politik Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana mengambil alih pucuk kepimpinan ketika negara menghadapi pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada setiap aspek kehidupan dan untuk memastikan tiada sesiapa yang terpinggir. Muhyiddin yang memimpin Kerajaan Perikatan Nasional telah menyediakan pakej bantuan dan pakej rangsangan ekonomi berjumlah hingga 300 bilion ringgit untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat semasa berdepan dengan situasi yang luar biasa ini, termasuklah memperoleh vaksin COVID-19. Dan hari ini genap setahun Muhyiddin mengemudi kerajaan PN mentadbir Malaysia menghadapi segala cabaran serta kemungkinan susulan pandemik COVID-19 dan terus bersuha gigih untuk memastikan segala yang direncana berjaya dilaksanakan. Itu antara kupasan yang kita nak kongsikan. Saya kira ada satu lagi perkongsian yang menarik. Apa dia, Hafizi? Betul. Dan kalau kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih kepimpinan negara ini tak kala boleh saya katakan dunia dan juga negara berdepan dengan keadaan yang begitu sukar, iaitu kita berdepan dengan keadaan pandemik yang akhirnya boleh membawa kepada maut. Dan kita tahu juga Muhyiddin memegang jawatan Perdana Menteri dalam situasi yang agak luar biasa berikutan krisis politik dan beliau tekad untuk menunaikan amanah dan juga menggalas tanggungjawab demi rakyat dan juga negara. Dan menyedari cabaran getir ini, apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin iaitu beliau mengambil tindakan yang segera dan juga pendekatan yang berbeza daripada kerajaan-kerajaan sebelum ini, iaitu memikirkan apa yang harus dilakukan supaya nyawa rakyat Malaysia bebas, ya. Nyawa rakyat Malaysia bermaknanya terus dibela ataupun terus memastikan tiada nyawa yang terkorban disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama juga memikirkan mengenai sektor-sektor ekonomi untuk beroperasi dan sebagainya. Dan itu antara perincian yang telah pun diberikan. Dan satu lagi kita nak menyatakan adalah mengenai darurat COVID-19 diperlukan, itu kata daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, yang menyatakan bahawa pengisytiharan darurat sama sekali tiada kaitan dengan politik atau untuk membelahkan ataupun untuk membolehkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengekalkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, apa yang dikatakan oleh beliau, langkah itu sebenarnya adalah bagi membolehkan isu COVID-19 ini diuruskan secara berkesan dan juga segera. Dan ketika menjelaskan kedudukan sebenar darurat yang telah pun diisytiharkan atas perkenan Yang di-Pertuan Agong, ya, atas nasihat Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin berkata beliau tetap berpegang pada janji bahawa darurat akan ditamatkan lebih awal daripada 1 Ogos jika pandemik COVID-19 itu berjaya dibendung. Anda boleh saksikan laporannya di astroawani.com dan semalam juga kita bawakan kupasan di Buletin-Buletin Awani mengenai perincian yang telah pun diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, Syazwani. Ya, itu berkenaan dengan wawancara khas yang diadakan oleh Perdana Menteri sendiri bersama dengan portal bernama dan beberapa agensi media yang lain. Kita juga nak bawa tumpuan anda kepada vaksin COVID-19 di mana semalam Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Khairy Jamaluddin ada memaklumkan bahawa ketika ini kerajaan sedang pertimbang untuk skim kecederaan bagi menambahkan ataupun meningkatkan keyakinan terhadap vaksin. Kerajaan ketika ini sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan skim kecederaan akibat suntikan vaksin COVID-19 seperti yang sudah dilakukan beberapa negara lain. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin memaklumkan skim berkenaan akan memberi perlindungan kepada mereka yang mendapat kesan sampingan yang teruk selepas
menerima suntikan vaksin. Beliau berkata, kita faham ramai yang bimbang dengan kesan sampingan yang serius walaupun setakat ini masih lagi tiada laporan mengenai kesan sampingan serius atau kematian yang secara langsung disebabkan oleh vaksin. Tetapi sebagai langkah berhati-hati, kita akan umumkan skim kecederaan. Ini adalah sekadar langkah berjaga-jaga jika ada yang mengalami kesan sampingan serius seperti dimasukkan ke hospital ataupun kematian. Dan ini adalah salah satu cara kerajaan untuk yakinkan orang ramai kalau masuk hospital, kerajaan akan tanggung, dan kalau ada kematian pula, ada jumlah tertentu yang akan dibayar kepada waris. Dan Khairi Jamaluddin memaklumkan perkara ini akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu ini, dan itu katanya dalam sesi Zoom bersama dengan pengamal perubatan MedTweet Malaysia malam tadi. Dan dalam pada itu Khairi juga ada maklumkan bahawa ketika ini tiada perkongsian data peribadi dengan syarikat farmaseutical bagi tujuan pemantauan. Contohnya seperti Pfizer, mereka sudah ada perjanjian dengan negara-negara seperti Israel untuk buat kajian dan pemantauan teliti, dan salah satu sebab mereka mendapat vaksin ini lebih awal ialah kerana persetujuan tersebut. Tetapi bagi Malaysia yang mungkin berada di tengah-tengah dalam senarai queue ini, syarikat farmaseutical tidak minta apa-apa secara spesifik, dan kalau mereka minta data umum kita boleh kongsi, tetapi kita tetap akan lakukan pemantauan. Dan jaminan yang disuarakan YB Khairi Jamaluddin itu saya kira pastinya memberi jaminan kepada orang ramai untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ini untuk kita sama-sama membentuk satu imuniti kelompok dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Hafizi. Betul, dan Syazwani, kalau kita lihat juga bagaimana kerajaan cuba untuk meyakinkan rakyat. Kalau sebelum ini saya ada pernah menemramah beberapa pakar kesihatan awam, mereka menyatakan tujuan dibuat fasa pertama, fasa kedua dan juga fasa ketiga ini selain untuk memberikan kepada ataupun memberikan dari segi prioriti sebenarnya, dan memberikan prioriti sebenarnya kepada mereka yang rentan ataupun mereka yang berisiko ini, tapi tujuan untuk kita mengklasifikasikan fasa 1, 2, 3 pemberian vaksin adalah untuk kita menilai semula apakah kesan-kesan sampingan. Sekiranya ada kesan sampingan, fasa pertama semestinya sudah pun akan melaporkan kepada KKM. Dan fasa kedua juga iaitu mereka yang berisiko tinggi, mereka yang punya sakit kronik dan sebagainya. Sekiranya ada kesan sampingan, mereka juga akan melaporkan kepada KKM. Jadi untuk fasa ketiga adalah satu fasa yang begitu selamat kerana telah pun melalui ujian ataupun kerana telah pun melalui pengalaman sendiri daripada mereka yang telah pun menerima vaksin daripada fasa pertama dan juga fasa kedua. Dan itu melihat kepada keyakinan yang diberikan oleh kerajaan untuk memastikan rakyatnya mengambil vaksin. Dalam masa yang sama juga, kalau sebelum ini kita pernah dengar di Argentina sebagai contohnya, seorang Menteri Kesihatan terpaksa meletakkan jawatan disebabkan ada penyelewengan isu pengagihan vaksin kerana didakwa telah pun memberi vaksin kepada golongan yang tidak sepatutnya terima lebih awal. Dan ini penjelasan juga di Malaysia iaitu vaksin COVID-19 iaitu apa yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin, VVIP ataupun orang kenamaan yang masuk senarai lapor terus kepada saya. Dan itu yang dikatakan oleh beliau di mana individu kenamaan yang bukan bergelar wakil rakyat tidak boleh menjadi penerima vaksin fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Malah Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, wakil rakyat juga disaran mengambil vaksin secara berperingkat. Dan apa yang dikatakan beliau sebagai penjelasan, wakil rakyat memang ada dalam fasa pertama. Cuma pada ketika ini, VVIP yang bukan wakil rakyat pun nak masuk daripada senarai, dan apa yang dikatakan oleh beliau adalah itu tidak boleh sama sekali. Dan kalau kita lihat juga mengapa sebenarnya wakil rakyat mungkin akan pertimbangkan diberikan secara berperingkat melalui fasa pertama dan sebagainya. Mereka ini mungkin mempunyai kerja-kerja di lapangan atau mereka sendiri mungkin berhadapan dengan rakyat untuk berjumpa dengan rakyat, untuk mendengar keluh kesah rakyat dan membantu rakyat. Dan itu saya kira sebagai alasan untuk mereka ini menerima vaksin lebih awal daripada yang lain melalui fasa pertama sendiri, Syazwan. Ya, Hafiz, sebenarnya YBKJ dia menjawab persoalan ini kerana sebelum ini ada timbul isu bahawa melibatkan beberapa pemimpin politik di mana peringkat negeri sama ada bergelar wakil rakyat ataupun tidak yang telah menerima vaksin. Jadi YBKJ juga ada memaklumkan bahawa pihaknya memandang serius perkara isu memotong giliran senarai penerima vaksin, dan perkara itu juga telah
dimaklumkan kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah agar isu itu tidak berulang lagi dan dapat ditangani segera. Dan mungkin bagi mereka yang mempunyai maklumat berkenaan dengan VVIP yang potong queue ini, anda boleh memberikan maklumat kepada email menerusi email secara anonymous tanpa nama terus kepada YBKJ sendiri. Ada emailnya itu kami lampirkan di astroawani.com dan YBKJ juga memberi jaminan bahawa pasukannya tetap akan terus memantau komen-komen pemberi maklumat di media sosial ini berkaitan dengan isu memotong giliran untuk mendapatkan vaksin ini. Dan pastinya kami berharap tiada lagi isu begini timbullah kerana kita tahu vaksin ini akan diberikan mengikut beberapa fasa. Itu berkenaan dengan vaksin COVID-19. Kita juga nak bawakan perkembangan COVID-19 dalam negara di mana kes COVID-19 di negara kita telah mencecah 300,000 kes. Di mana semalam terdapat 2,437 kes baharu yang dilaporkan. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 sebanyak 300,752 kes dan ia sekaligus melepasi angka 300,000 kes. Bagaimanapun, kes sembuh pula mencatatkan lebih 3,250 direkodkan dengan jumlah kumulatif kes telah sembuh sebanyak 273,417 kes setakat ini. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah sebanyak 26,205 kes dan daripada jumlah itu 202 kes kini dirawat di ICU dan 93 memerlukan alat bantuan pernafasan. Selangor mencatatkan peningkatan kes berbanding sebelum ini sebanyak 914 kes diikuti Johor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan negeri-negeri yang mencatatkan peningkatan termasuk Perak, Sarawak, Sabah dan juga Pulau Pinang. Perincian ini ada kami bawakan di astroawani.com dan juga dalam buletin-buletin awani yang seterusnya. Kita nak juga bawakan perkembangan politik tapi itu akan kami bincangkan selepas rehat nanti. Masih lagi bersama saya Hafizi Rosli dan juga Nur Syazwani. Saya bekerja daripada rumah dan Syazwani berada di studio di Bukit Kewangan. Dan kita nak melihat juga berita-berita yang menjadi tumpuan semalam. Selain daripada berita mengenai vaksin, berita mengenai COVID-19, ada satu lagi isu yang menggemparkan negara kita apabila ini adalah melihat kepada isu politik tanah air kita. Beberapa wakil rakyat dilaporkan telah pun melompat parti dan juga memberi keyakinan dan juga sokongan kepada parti-parti yang berlainan dan sebagainya. Kita nak melihat juga kepada isu melalui ataupun isu melihat kepada ahli parlimen ataupun bukan ahli parlimen, wakil rakyat yang melompat daripada Parti Amanah yang menyertai PKR. Dan ini kita dapat juga penjelasan daripada Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara, Khalid Samad, yang menyifatkan tindakan 3 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN parti itu yang bertindak keluar parti dan menyertai PKR sebagai tidak serius. Ini kerana katanya tindakan itu masih tidak mengkhianati mandat yang diberikan rakyat. Dan bagaimanapun tindakan itu disifatkan sebagai mengkhianati tanggungjawab yang diberikan mereka untuk mewakili kepentingan dan juga perjuangan parti. Dan apa yang dikatakan beliau, kalau ada khianat pun, ia hanyalah khianat daripada sudut tanggungjawab parti yang telah diberikan kepadanya untuk mewakili kepentingan dan juga perjuangan parti yang ada dalam gabungan PH. Itu penjelasannya. Kita melihat kepada pertukaran parti iaitu membabitkan 3 ADUN daripada Parti Amanah yang telah bertukar kepada parti PKR sendiri, Syazwani. Ya, kalau kita boleh recap semula, sebelum ini 5 ADUN amanah termasuk 3 dari Johor yang bertindak keluar parti dan berhasrat untuk menyertai PKR. Mereka masing-masing ialah ADUN Senggarang Khairuddin Ibrahim, ADUN Serum Faizul Amri Adnan serta ADUN Mahkota Muhammad Said Jonid. Dan selain 3 ADUN dari Johor turut didakwa bertindak keluar parti adalah 2 ADUN dari Selangor. Dan
Perkara itu akan kami bawakan dari semasa ke semasa, tapi kami juga nak bawakan reaksi oleh Naib Presiden Parti Amanah sendiri iaitu Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal yang turut menjelaskan bahawa parti itu sebenarnya tidak pernah mendidik pemimpinnya untuk mengejar jawatan ataupun kedudukan tertentu sehingga bertindak keluar parti. Beliau merujuk kepada tindakan 3 adun dari Johor yang menyertai PKR. Jelas Mujahid sehingga kini tiada makluman yang jelas diberikan ketiga-tiga pemimpin parti itu berhubung dengan tindakan mereka. Setakat ini beliau maklumkan ada dengar di hujung telinga sahaja. Tetapi sebagai pimpinan kita dapat tahu dari Pengerusi Amanah Negeri Datuk Aminul Huda Hassan bahawa isunya adalah ingin menyampaikan isu tertentu, tetapi lebih malang kalau ketiga-tiga adun itu mereka lompat parti jika ingin mendapatkan kedudukan dan tempat, kerana jelasnya Parti Amanah tidak pernah mendidik ahli kita gilakan jawatan. Kedudukan itu adalah amanah yang kita pikul. Tambah Naib Presiden Amanah itu lagi, penelitian secara tuntas perlu dilakukan oleh Parti Amanah dan juga PKR dalam menentukan sama ada tindakan menerima atau menolak 3 adun itu bakal memberi mudarat kepada hubungan dua parti Teras Pakatan Harapan itu. Itu berkenaan dengan cerita adun amanah keluar dan lompat kepada parti PKR. Kita juga nak bawakan perkembangan di mana 2 MP PKR telah menyatakan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa ceritanya, Hafizi? Betul, dan apa yang dikatakan oleh kedua YB ini, keputusan meninggalkan PKR dan juga menyokong Perikatan Nasional PN adalah demi memenuhi aspirasi pengundi serta menunaikan janji yang dibuat semasa pilihan raya umum PRU yang lalu. Dan kedua ahli parlimen ini iaitu ahli parlimen Julau Larry Sing Wei Shen berkata, ini keputusan dibuat selepas melihat prestasi PN yang berada di landasan yang betul katanya. Dan apa yang beliau katakan juga selepas berbincang dengan ahli kawasan serta penyokong, beliau percaya ia keputusan baik demi Julau. Julau itu di mana Parlimen Julau itu sendiri yang merupakan kawasan paling miskin dalam negara ini seiring dengan aspirasi kerajaan pada hari ini. Dan jadi beliau boleh memenuhi janji yang dibuat semasa PRU dan memberi kehidupan yang lebih baik kepada mereka, dan itu yang dinyatakan. Justru katanya juga ia merupakan masa terbaik untuk memberi sokongan kepada PN. Selain beliau turut berharap mungkin lebih banyak lagi pemimpin pembangkang lain melakukan perkara yang sama, dan kita dapat saksikan juga mereka keduanya telah pun menyerahkan akuan bersumpah SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai tanda sokongan kepada PN itu sendiri, Syazwani. Ya, selain daripada Larry, ahli Parlimen Tebrau Stephen Chung juga menyatakan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan dalam reaksinya Stephen memaklumkan bahawa sokongan kepada PN ini akan memudahkan beliau untuk melakukan tugas demi pembangunan selain menyelesaikan masalah rakyat di kawasannya. Jadi sebab itu beliau maklumkan beliau ada berbincang dan juga beliau mendapatkan keyakinan dan pengesahan daripada kerajaan PN sendiri yang mana semua menteri akan memberi peluang dan masa untuk berjumpa dengan beliau kalau ada isu rakyat dan juga akan bersama-sama untuk mencari penyelesaian. Dan beliau berharap dengan pengesahan yang beliau dapat dari pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini sebagai Perdana Menteri, ia akan memberikan beliau lebih peluang untuk bawakan isu rakyat dalam menyelesaikan masalah di parlimen beliau itu yang antara tumpuan politik kita sepanjang semalam, dan juga perkara-perkara itu akan kami terus kembangkan, akan kami terus bawakan reaksi dan analisis dalam berita-berita awani yang seterusnya. Selain itu kita tahu hari ini genap sebelum itu kita juga ada reaksi daripada PKR sendiri di mana Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa PKR mengambil keputusan untuk memecat ahli Parlimen Julau itu Larry Seng dan ahli Parlimen Tebrau Stephen Chung sebagai anggota keadilan berkuat kuasa serta-merta selepas kedua-dua ahli parlimen itu menyatakan sokongan kepada kerajaan PN. Dan Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan keadilan, memohon maaf kepada para pengundi di Julau dan Tebrau di atas sikap dua ahli parlimen yang telah membuat tindakan keluar parti itu semalam. Dan Majlis Pimpinan Pusat juga telah membuat keputusan untuk memecat YB Larry dan
YB Steven sebagai anggota keadilan dengan serta-merta. Jadi jentera keadilan di kedua-dua cabang tersebut diminta untuk melipat gandakan usaha mendampingi rakyat, menyelesaikan isu dan masalah serta bersiap sedia untuk mengambil semula kerusi-kerusi pada PRU 15 nanti. Hafizi. Baik, dan hari ini kita akan memberikan laporan ataupun liputan yang meluas mengenai genap setahun pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun menerajui kerajaan Malaysia sendiri, iaitu hari ini merupakan 1 Mac, hari yang sangat penting sekali untuk kita lihat. Dan hari ini juga adanya Majlis Amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin bersempena dengan genap setahun Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerajui kerajaan Malaysia akan mengetengahkan konsep hybrid yang menggabungkan kehadiran secara fizikal dan juga maya. Dan perjalanan majlis akan berlangsung serta ringkas dengan tumpuan utama ialah mandat untuk Tan Sri Muhyiddin sendiri serta mematuhi SOP PKPB yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam mengawal penularan pandemik COVID-19. Dan apa yang dikatakan oleh Saifuddin, iaitu Menteri Komunikasi, beliau menyatakan ini kali pertama amanat dibuat dalam bentuk hybrid dan ini adalah seperti kad laporan Perdana Menteri sambil juga menyampaikan arah tuju negara selepas ini untuk tahun-tahun yang berikutnya, kerana kita tahu ketika berdepan dengan pandemik COVID-19, isu kesihatan, isu ekonomi perlu diselesaikan dan sebagainya. Dan ini juga menunjukkan satu perancangan yang direncanakan oleh kerajaan untuk memastikan kedua-dua isu ini dapat diselesaikan. Dan secara ringkas yang mengenai apa yang akan berlangsung pada hari ini, di mana kami juga akan membawakan laporan yang mendalam dan juga kami akan dapatkan penganalisis untuk melihat bagaimana agaknya selepas setahun mentadbir Putrajaya, bagaimana agaknya dari segi hala tuju dan juga dari segi apakah antara perkara-perkara yang telah pun dilakukan oleh kerajaan dan sebagainya, kami akan bawakan menjelang pukul 9.30 pagi nanti, Syazwani. Ya, Hafizi, selain daripada Majlis Amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin, tumpuan kami hari ini juga adalah berkenaan sesi persekolahan yang dibuka semula secara berperingkat bermula hari ini dan ia melibatkan murid prasekolah darjah 1 dan 2 di seluruh negara dan ini akan diikuti murid tahun 3 hingga 6 bermula 8 Mac nanti, sementara sesi persekolahan bagi peringkat menengah akan bermula pada 4 April depan. Dan pembukaan ini dianggap satu kelegaan selepas sesi pembelajaran terpaksa mengikut rentak angka COVID-19. Dan perbincangan lanjut akan kami bawakan jam 8.30 pagi nanti, tapi kami nak bawakan antara pengisian ataupun antara ucapan oleh guru sekolah rendah tahun 6 di Sekolah Rendah Bandar Kinrara Puchong, Nur Faizah Samsudin, yang saya kira beliau turut teruja untuk berjumpa ataupun untuk mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran bersemuka dengan murid ini. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Cikgu Faizah ini. Kita sama-sama menunggu murid-murid kita dengan penuh gembira, beri mereka motivasi atau semangat untuk belajar semula sebab dah lama duduk kat rumah. Kita menanti dengan hati terbuka sebagai seorang murid tapi juga sebagai seorang anak. Kepada murid-murid, cikgu mengalu-alukan kedatangan kamu. Kami sentiasa menunggu dan bersedia untuk mengajar kamu seperti biasa. Baik, itu antara ucapan oleh Cikgu Faizah. Saya kira pastinya ramai lagi cikgu-cikgu yang teruja untuk bersemuka dengan murid-murid, apatah lagi dalam pandemik COVID-19 ini. Pastinya mereka akan sama-sama untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan dan perbincangan ataupun perkembangan itu akan kami bawakan bagaimana agaknya tempoh, bagaimana agaknya sesi persekolahan yang bermula semula hari ini. Selain daripada sesi persekolahan, kita juga difahamkan bahawa KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi dalam usaha untuk menambah baik sistem pengajian dan pembelajaran dalam talian PDP di semua institusi IPT bagi memastikan pembelajaran di institusi itu bergerak seiring dengan perkembangan semasa, dan ini kerana menurut Timbalan Menteri berkenaan Datuk Mansur Uthman, usaha untuk menambah baik PDP ini akan membabitkan beberapa aspek tertentu termasuklah kaedah sistem itu dijalankan. Apa perinciannya, Hafizi?
Betul, dan kita lihat juga selain daripada sekolah telah pun dibuka, saya pasti ramai ibu bapa pada hari ini akan mengambil cuti untuk mengantar anak mereka ke sekolah. Utamanya hari ini merupakan hari yang pertama buat pelajar-pelajar darjah 1 dan juga prasekolah, dan semestinya hari ini juga mereka ini berasa teruja untuk memasuki ke sekolah, dan itu melihat kepada sesi persekolahan ataupun PDP, pembelajaran dan juga pengajaran secara bersemuka di sekolah. Dan kita juga nak lihat kepada di IPT, Syazwani, di mana IPT juga nampaknya mungkin ada format baru yang telah pun dirangka untuk memastikan dari segi perjalanan PDP secara bersemuka bagi pelajar-pelajar IPT itu berjalan secara lancar dan sebagainya. Dan apa yang Syazwani terangkan betul tadi, Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Mansur Osman berkata usaha penambahbaikan PDP membabitkan pelajar-pelajar IPT akan membabitkan beberapa aspek tertentu termasuk kaedah sistem itu dijalankan. Dan mungkin sebelum ini ramai yang telah pun menyatakan dari segi pembelajaran mereka dalam talian mungkin kurang efisien dan sebagainya kerana pelbagai isu-isu seperti isu sukar untuk mendapatkan coverage line ataupun dari segi jaringan internet dan sebagainya. Dan apabila PDP PT ini telah pun dibuat secara bersemuka dan juga ada yang dibuat secara maya, semestinya memerlukan satu pelaksanaan yang akan melibatkan dan juga akan melihat kepada pelbagai segenap aspek supaya perjalanan pembelajaran dan juga pengajaran ini dapat dijalankan dengan lancar, terutamanya bagi pelajar-pelajar di IPT yang mereka juga nampaknya akan memulakan sesi mereka tidak lama lagi, Syazwani. Ya, Hafizi. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Awani Pagi jam 8.30 pagi nanti di mana kami bawakan perbincangan berkenaan dengan smart parenting di era pandemik ini, terutamanya hari ini, hari persekolahan secara bersemuka pertama kali diadakan untuk tahun ini. Dan perincian itu akan kami bawakan jam 8.30 pagi nanti. Tapi saya kira itu perkongsian yang dapat kami kongsikan untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Safisham. Dan saya Hafiz Rosli bersiaran secara langsung dari rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.